Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni Abang nak sampaikan satu lagi cerita. Tapi ceritanya memang panjang, jadi harap semuanya bersabar. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sekali lagi Abang sangat beruntung diberikan cerita yang memang luar biasa. Dan sewaktu Abang membaca email ni, seolah-olah Abang tengah menonton satu filem seram yang kita selalu dengar dan tengok dekat TV. Tapi kali ini Abang cuba menterjemahkannya dari segi cara penceritaan Abang. Kisah ni disampaikan oleh Ashraf, berlaku pada tahun 2022. Baru lagi berlaku cerita ni dekat negeri Pahang. Ceritanya macam ni. Ashraf ni dia ada satu syarikat pembinaan. Dia bergabung-gabung buat syarikat tu dengan adik dia. Adalah beberapa orang pekerja, boleh dikatakan syarikat kontraktor dia orang ni memang syarikat yang tengah nak majukan. Tengah nak majukan diri. Dengan kata lain, banyak projek-projek yang dia orang dapat. Tapi kebanyakan daripada projek-projek tu memang projek-projek yang bawah daripada 1 juta. Bukanlah kata projek tu kecil sangat, tapi memang cukup untuk menampung perbelanjaan mereka dan juga untuk meningkatkan prestasi syarikat. Ashraf dengan adik dia buat syarikat ni sama-sama dan dibantu dengan seorang lagi kawan iaitu Daniel. Dengan kata lain, Ashraf dan adik dia uruskan di kawasan tapak pembinaan ataupun tapak mana-mana kerja tu dibuat, dan Daniel pula berurusan menguruskan kawasan pejabat. Jadi diorang bergabung tenaga, macam-macam projek diorang dapat, seronok sangat dia kata. Pada satu hari tu, diorang dapat panggilan telefon daripada seseorang. Dan orang tu pula katanya orang yang cukup kaya dan dia ada sebidang tanah di negeri Pahang. Dia minta syarikat Ashraf ni untuk bangunkan tanah tu. Bila dengar macam tu, Ashraf rasa bersyukur. Pada waktu tu pula bulan Ramadan. Ini dikira sebagai rezeki di bulan Ramadan. Jadi Ashraf pun kata, marilah kita berjumpa. Kita nak bincang-bincang, nak tahu macam mana projeknya, apa yang perlu dibuat, kita duduklah berbincang. Pada hari yang ditetapkan, orang yang nak minta dibuat kemajuan di tanah dia ni, nak minta dibangunkan tanah dia ni, datanglah ke pejabat Ashraf. Mereka berbincang. Rupanya apa yang orang tu minta adalah dia minta syarikat Ashraf ni bangunkan satu resort dekat tanah dia, dekat negeri Pahang ni. Dia kata tanah tu memang lokasinya sangat strategik sebabnya betul-betul berhadapan dengan air terjun. Bila dengar macam tu, dalam otak Ashraf dah fikir ini mesti projek yang bukan calang-calang projek. Cumanya dia kata dekat kawasan tu ada lagi resort lain. Dengan kata lain, kalau mereka bina resort, perlulah bina resort yang betul-betul ngam, yang boleh menjadi persaingan yang sihat dengan resort-resort yang lain. Dengan kata lain, nilai projek tu mestilah sangat besar. Waktu tu Ashraf dah rasa dah berkira-kira mesti projek ni lebih daripada 1 juta. Dalam otak lah tu dia kira-kira. Jadi dia dengarlah penjelasan daripada tuan tanah. Gunggang, tuan tanah tu cerita, akhirnya dia beritahu nilai projek ni adalah lebih daripada 1 juta. Wow, Ashraf kata ini adalah rezeki. Jadi selepas bersetuju untuk bina resort seperti yang diminta oleh tuan tanah, mereka pun tetapkanlah satu tarikh nak pergi tengok ke tapak projek. Nak tahu macam mana keadaan sekeliling projek tu. Jadi mereka pun tetapkan hari, mereka pun pergilah. Ashraf, adik dia dan juga Daniel. Yang lain-lain tu masih tunggu dekat office. Jadi diorang bertiga ikutlah tuan tanah tu satu hari tu balik ke negeri Pahang untuk pergi ke tapak pembinaan. Bila sampai dekat tepi jalan tu, diorang tanya kat mana tapak tu sebenarnya. Tuan tanah tu beritahu tapak tu terletak agak jauh ke dalam dan kena berjalan lebih kurang 1 jam lebih daripada jalan besar. Hati Ashraf pada waktu tu dah rasa macam tak sedap, tapi difikir-fikirkan mana ada resort dibuat tepi jalan. Kebanyakan resort yang cantik-cantik semuanya dibuat memang jauh ke dalam.
terutamanya resort-resort yang menjadikan air terjun ataupun lokasi-lokasi alam semula jadi sebagai tempat untuk tarikan. Jadi perlulah jauh daripada jalan besar. Selepas berjalan lebih kurang 10 minit daripada jalan besar, diorang jalan ni naik jeep lah. Dia tak cerita naik apa, tapi abang fikir naik jeep lah. Sebab dia kata jalan masih lagi belum diterokai dengan cantik kan. Jadi jalan lah naik dalam jeep tu lebih kurang 10 minit, tiba-tiba orang yang bawa jeep tu, pembantu kepada tuan tanah tekan brek dan mereka semua terberhenti. Jadi si tuan tanah tu tanyalah, kenapa tekan brek secara tiba-tiba? Yang pemandu tu cakap, ada benda melintas tadi cik. Cik tak perasan ke benda tu macam hitam besar tinggi? Saya ingatkan zirafah, tapi tak nampak macam zirafah. Tingginya memang macam zirafah. Mana ada zirafah dekat sini? Zirafah ada kat Afrika sana, kata tuan tanah tu. Jadi pada waktu tu Ashraf, Daniel dan juga adik Ashraf dah rasa tak sedap hati. Mana mungkin tengah-tengah hari buta macam ni ada benda makhluk alam gaib ataupun makhluk alam sebelah yang melintas. Selalunya mereka akan muncul pada waktu malam. Kalau mereka muncul pada waktu siang, dengan kata lain, diorang ni, makhluk-makhluk tu bukan makhluk-makhluk yang sembarangan. Jadi diorang teruskan perjalanan. Selepas 5 minit, diorang melintasi satu kubur lama. Dan di kawasan kubur lama tu, di depannya ada satu pondok. Pada waktu tu, mereka bertiga dah rasa tak sedap hati. Mungkin perubahan muka yang ditunjukkan oleh Ashraf, Daniel dan adik dia memang sangat ketara. Sampaikan si tuan tanah terpaksa beritahu, jangan takut walaupun ni kubur lama. Tapi kubur ni tak pernah dengar apa-apa yang pelik. Memang menakutkan sedikit sebabnya keadaannya bersemak dan batu-batu nensan itu memang agak tinggi daripada kebiasaan. Bila mendapat penerangan macam tu, Ashraf dengan adik dia dan juga Daniel rasa tenang sedikit lah. Diorang teruskan juga perjalanan. Selepas 1 jam perjalanan daripada jalan besar, mereka sampai di satu tapak yang memang terletak betul-betul di hadapan air terjun. Jadi dengan kata lain, tapak resort ni kalau betul-betul berjaya dibangunkan, dia adalah salah satu tapak resort yang paling cantik. Jadi diorang pun tengok tapak tu macam cantik, gembira lah tengok dengan keadaan tanah. Dengan kata lain, kerja-kerja akan dapat dilakukan dengan sangat pantas sebabnya keadaan tanah betul-betul cantik dan jalan masuk ke tempat itu daripada jalan besar tidak begitu sukar. Jadi diorang semua baliklah, selepas tengok-tengok tu baliklah semula ke tepi jalan besar dan diorang pun bersetuju untuk menjalankan projek ni. Jadi pada hari yang ditetapkan, segala peralatan, maksudnya mesin-mesin dan juga lori-lori mula masuk ke dalam kawasan tapak pembinaan. Tujuannya adalah untuk meratakan tanah. Masih lagi dalam bulan Ramadan pada waktu tu. Jadi Ashraf dan juga adik dia, Daniel, semua balik semula ke KL selepas memastikan semua pekerja-pekerja cukup peralatan untuk meratakan tanah. Sewaktu proses meratakan tanah pada minggu itu, tiba-tiba satu hari Daniel dapat telefon daripada orang yang menjaga tapak pembinaan. Kalau tak silap, betul lah macam tu. Jadi, dalam telefon tu dia beritahu kerja-kerja pembinaan meratakan tanah tak dapat nak dijalankan dengan bagus. Sebabnya ada gangguan. Jadi Daniel pun tanyalah, gangguan apa yang dimaksudkan? Dia kata tuan bertiga kena turun ke tapak ni dan tuan kena tengok sendiri apa yang kami maksudkan. Besok paginya, mereka bertiga terus start enjin kereta, terus pergi ke tapak pembinaan nak tahu apa benda masalah yang berlaku. Rupanya semua peralatan ataupun lori-lori, excavator ke apa-apa benda yang digunakan untuk meratakan tanah, semuanya rosak. Kalau kereta, kalau jenis yang jeep, jenis excavator yang jenis berenjin lah, semua enjinnya seolah-olah macam dibaraikan. Pelik dia kata. Jadi diorang pun tak nak ambil masa yang lama, panggil balik, cari balik peralatan kenderaan-kenderaan dan juga alatan-alatan yang digunakan untuk ratakan tanah di kawasan sekitar, sewa dan bawa masuk semula ke tapak pembinaan. Sebab diorang dalam cadangannya minggu itu perlu meratakan tanah walaupun apa yang terjadi. Tapi selepas barang-barang yang baru dibawa masuk ke tapak pembinaan, sekali lagi semua barang-barang ni, lori ke, excavator ke ataupun whatever
mesin untuk menggaul simen pun rosak. Jadi dah rasa tak sedap hati. Pada waktu tu tuan tanah tak tahu cerita ni. Tuan tanah tak tahu, dia memang tahu benda tu jalan je sebab dia dah bayar duit sikit, dah bayar deposit kan. Jadi diorang ni bertiga ni dah mati akal. Macam manalah boleh benda-benda ni terjadi macam ni. Cari di dalam kawasan semak-semak tu. Diorang nampak ada sebuah busut rupanya. Jadi diorang fikir mungkinlah segala macam ini, ujian-ujian macam ni datang daripada busut tu. Orang pernah cakap busut tu adalah rumah makhluk alam sebelah kan, istana dia. Mungkin juga datangnya masalah ni berpunca daripada sini. Jadi diorang pun fikir tak apalah kalau macam tu, kita hentikanlah projek ni buat sementara waktu, sebab pada waktu tu memang dah dekat-dekat untuk raya. Jadi kita bagi laluan untuk raya dulu. Pada hari terakhir mereka semua ada di tapak pembinaan, sempat juga Daniel, Ashraf dan juga adik Ashraf merayau-rayau di kawasan sekitar. Sewaktu mereka merayau-rayau jauh ke dalam, ke belakang hutan, jauh sedikitlah daripada tapak pembinaan, tiba-tiba mereka bertiga dikejutkan apabila mereka berjumpa dengan sebuah rumah banglo. Dan ni bukan banglo-banglo zaman sekarang, ni banglo zaman British punya. Tapi yang peliknya, banglo tu seolah-olah masih lagi diduduki orang. Keadaannya, bersihnya, catnya masih lagi utuh, cantik sangat. Diorang pun merayau di sekitar banglo nak cari kalau ada pintu masuk, tapi tak ada pun pintu masuk. Jadi diorang pun ambil keputusan untuk pergi daripada situ. Sewaktu mereka melangkah menjauhi banglo tu, tiba-tiba mereka bertiga dengar bunyi seolah-olah macam pintu dibuka. Mereka ingatkan mungkin orang yang ada dekat dalam rumah banglo tu yang buka pintu. Tapi bila mereka berpaling ke belakang, apa yang mereka nampak adalah salah satu tingkap utama yang berada di tingkat 2 banglo tu terbuka dengan sendirinya. Pelik dia kata. Jadi mereka bertiga termenung tengok rumah banglo tu. Pada waktu tu jam dah menunjukkan pukul 4 petang. Dah agak petang lah waktu tu. Dan kalau dekat dalam hutan pun dah gelap lah sebenarnya. Dan diorang pun termenung tengok. Adakah benda ni secara kebetulan ataupun memang gangguan daripada makhluk alam sebelah. Dan mereka pun simpan persoalan tu, keluar daripada kawasan tapak pembinaan dan balik semula ke Kuala Lumpur. Disebabkan kerja-kerja pembinaan telah pun ditangguhkan, nak bagi laluan pada raya dulu. Kita seronok nak raya. Ni pun kita, abang pun tengah seronok nak raya walaupun dah tua ni. Raya seronok. Jadi diorang kata diorang tumpukan kerja kepada membuat laporan dan juga membuat beberapa design untuk bagaimana resort tu akan dihasilkan. Jadi banyak kalilah tuan tanah datang ke kawasan, ke pejabat mereka ni. Pada satu hari tu, diorang nak buat report dan juga design ataupun arkiteknya macam mana bentuk bangunan tu nak dibuat, nak ditunjukkan kepada tuan tanah. Jadi pada hari tu mereka bertiga ni kerja agak lewat. Daripada pukul patutnya balik pukul 5, diorang balik dekat-dekat pukul 8. Pada waktu tu Ashraf dah kahwin, jadi dia balik awal sikit lah. Pukul 6 dia dah balik lah. Jadi dekat office tu tinggal berdua je lah. Adik Ashraf yang nama Alif dan juga Daniel. Mereka teruskanlah bekerja, buat report, buat design untuk resort yang akan dihasilkan, sebab besoknya tuan tanah nak datang nak tengok resort tu punya design macam mana. Jadi waktu diorang tu bekerja lebih masa, bila dah terlalu lama sangat bekerja, mulalah rasa haus, rasa lapar. Jadi Daniel kata dia nak keluar daripada pejabat, dia nak pergi beli makanan. Mana tahu dekat bawah tu ada orang jual burger ke atau goreng pisang ke. Waktu tu dah malam kan, dah lebih kurang pukul 9. Jadi Alif kata, okeylah tak apalah, dia tunggu dekat office ni dan dia pun buatlah nak buat kerja lah. Si Daniel pun pergi beli burger macam tu waktu tu. Tinggallah Alif seorang-seorang. Waktu tengah Alif buat kerja, tiba-tiba dia dengar macam ada orang berjalan dekat dalam office. Jadi dia bangunlah daripada dia punya cubicle lah, kita panggil cubicle, tempat duduk dia tu. Dia bangunlah, dia nak tengok kiri dengan kanan. Nampak macam bunyi macam ada orang berjalan. Jadi nak pastikan dia tengok kiri dengan kanan. Keadaan dalam office pada waktu tu memang terang, bukannya gelap pun. Kalau ada orang berjalan
berjalan. Daripada setiap sudut memang boleh nampak kalau ada orang berjalan. Jadi selepas pastikan tak ada orang berjalan, Alif pun sambunglah semula, duduk buat kerja semula. Tengah-tengah dia buat kerja, tiba-tiba dia dengar macam ada orang berjalan sekali lagi, tapi cara berjalan dia tu agak pelik, macam agak perlahan dan seperti mengesut. Jadi tak puas hati, Alif pun bangun semula daripada kubikel. Dia tengok keadaan sekeliling pejabat. Daripada jauh ni, dia kata dia nampak dekat sudut ofis dia, pejabat dia, ada seorang nenek tua yang tengah terbongkok-bongkok seolah-olah macam mundar-mandir dekat kawasan tu. Pada waktu tu Alif dah rasa ketakutan. Dia cepat-cepat tundukkan badan dia dan cuba menyorok untuk pastikan benda tu tak nampak dia. Tapi sebenarnya selepas beberapa ketika barulah Alif sedar yang sebenarnya benda tu memang tahu Alif ada dekat ofis dan mungkin dia memunculkan diri untuk menakutkan Alif. Pada waktu tu Alif dah cepatlah Daniel balik. Dia dah tak tahan. Dia dalam keadaan yang ketakutan sangat. Dia tak berani nak keluar daripada kubikel dia. Dia takut kalau dia keluar daripada kubikel dia, nenek tu akan datang duk cekik dia nanti tak ke huru-hara. Bulan Ramadan ni, di bulan Ramadan ni. Jadi diamlah Alif dekat dalam kubikel. Semakin dia diam, semakin teruk perasaan takut dia. Dalam keadaan dia cuba melawan perasaan takut tu, tiba-tiba dia dengar ada orang berjalan ke arah dia. Dan dia tahu itu bukan tapak kaki Daniel, tapi tapak kaki nenek kebayan. Macam mana dia tahu? Sebab cara benda tu berjalan dalam keadaan seperti mengesut. Waktu tu peluh seluruh badan Alif. Memang tak boleh nak cakap, dia terlalu dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan yang kritikal macam tu, tiba-tiba dia dengar daripada tangga seperti ada orang datang. Dia yakin yang akan masuk, yang akan datang tu adalah Daniel. Dia tak berani nak keluar daripada kubikel, tapi dia alihkan pandangan dia daripada depan komputer menghala ke pintu masuk pejabat. Dan dalam beberapa saat Daniel muncul dekat depan pintu. Dia rasa betul-betul lega. Bila Daniel sampai dengan 2 bungkus burger depan Alif, perkataan pertama yang keluar daripada mulut dia adalah, "Engkau dah kenapa? Kau punya kulit pucat semacam." Jadi Alif kata, "Aku nak cerita tapi aku tak berani." Daniel beritahu, "Jangan takut, aku jenis yang boleh terima. Kalau kau nak kata benda-benda seram, aku boleh terima." Jadi Alif cakap, "Cuba kau bangun daripada kubikel ni, cuba kau tengok dekat sudut kanan ofis, kau ada nampak apa-apa tak?" Jadi si Daniel pun bangunlah. Dia tak terfikir apa-apa yang dia akan nampak. Dengan beraninya dia bangun, dia tengok dekat sudut kanan ofis. Memang tak ada apa-apa. Dia cakap dengan Alif, "Tak ada apa-apa. Kenapa pula? Engkau nampak apa tadi?" Tadi dia kata, "Aku nampak nenek tua bobok terbongkok-bongkok." Jadi Daniel yakin apa yang Alif beritahu tu bukanlah benda yang bohong. Memang benda yang betul. Sebab selepas balik daripada tapak pembinaan dekat Pahang tu, dia dah rasa memang tak sedap hati dah. Jadi dia kata dengan Alif, "Marilah kita siap-siapkan kerja dan kita balik. Jangan risau, kita balik sama-sama." Dan pada hari tu mereka keluar daripada ofis tu sama-sama. Lupa abang nak beritahu, Alif dengan Daniel duduk menyewa dekat dalam satu rumah yang sama. Walaupun Alif ni adik kepada Ashraf, tapi dia menyewa dengan Daniel. Bila sampai dekat rumah, keadaan Alif memang tak reda. Pada malam tu, Alif meracau-racau, menjerit-jerit dalam mimpinya, sampaikan Daniel boleh dengar daripada bilik dia. Daniel datang, ketuk pintu Alif dan buka pintu bilik Alif. Dia tengok Alif tengah keadaannya meracau-racau, seolah-olah macam mengelupur, macam kena bakar. Jadi selepas dikejutkan beberapa ketika, Alif pun bangun. Dalam keadaan berpeluh-peluh, Daniel tanya, "Kau mimpi apa ni sampai keadaan kau macam ni?" Dia kata dia mimpi ada orang, nenek tua datang masuk ofis dan sepahkan, rosakkan semua apa-apa peralatan, apa-apa fail yang ada dekat dalam ofis tu. Semua nenek tu koyak-koyakkan, ada yang nenek tu kucar-kacirkan. Dia kata dalam mimpinya dia mengalami yang macam tu, menyebabkan dia rasa seperti seolah-olah benda tu benar-benar terjadi. Kata Daniel, ini cuma mainan tidur. Kalau betul benda tu terjadi, besok pagi kita tengok keadaan ofis macam mana. Tapi Alif kata apa yang dia mimpikan memang betul-betul terjadi. Dia yakin benda tu memang marah. Tapi benda tu apa? Dia pun tak tahu, dia kata. Cuma dia kata nenek tua. Tapi bila besok paginya, Alif tak dapat pergi kerja sebab dia demam. Jadi disebabkan dia demam tu, dia terpaksa rehat dekat rumah lah.
yang kerja pada waktu tu yang menguruskan office, termasuk yang menyambung untuk membuat laporan adalah Daniel. Pada waktu tu Daniel terpaksa kerja lebih masa lah, sebab dalam beberapa hari lagi tuan tanah nak datang, nak tengok macam mana design, nak tengok macam mana report, berapa kos-kos yang perlu dikeluarkan. Jadi dia terpaksalah kerja lebih masa. Tapi Daniel tetap berapa nak takut sangat. Dia berani, dia jenis yang boleh menerima. Abang kagumlah dengan orang macam ni. Jadi dia kata pada waktu tu dia buat kerja sampailah jam menunjukkan pukul 8.30 malam. Pada waktu tu dia dah siap-siap nak balik. Tapi sedang-sedang dia nak balik tu, dia bau busuk satu office. Macam ada yang tak kena. Macam ada bangkai lah dia kata. Office tu kan 2 tingkat. Dia rasa bunyi bau busuk tu datang daripada tingkat kedua. Dia pun berlarilah naik ke tingkat kedua nak pastikan bau busuk tu datang daripada kucing mati ke, musang mati ke. Bila sampai dekat tingkat atas, bau busuk tu tak ada. Tapi dia rasa memang bau busuk tu menyerlah dekat satu office. Bila pergi tingkat bawah, rasa macam bau busuk tu datang daripada tingkat atas. Bila pergi tingkat atas, dia rasa macam bau busuk tu daripada tingkat bawah. Jadi Daniel pun turun semula. Bila dia turun semula ke tingkat 1, dia sambung buat kerja dalam keadaan bau busuk tu memang teruklah menyengat hidung dia. Sampaikan beberapa kali jugalah dia bersin-bersin sebab bau busuk yang menyengat tu. Sedang-sedang dia buat kerja, tiba-tiba dia dengar dekat tingkat atas seperti ada orang berjalan. Dia rasa tadi dia dah memang naik tingkat atas, dia memang dah pastikan pun tak ada orang dekat tingkat 2 tu. Pula ada orang berjalan dekat tingkat 2. Dia pun terfikir mungkin ada orang lain, budak office lain yang duduk dekat tingkat kedua, sebab dekat dalam tingkat kedua tu memang ada kawasan untuk anak-anak muda melepak. Mungkin ada pekerja-pekerja yang melepak dekat situ yang dia tak perasan. Jadi dia pun ambil keputusan untuk naik semula ke tingkat kedua nak tengok ada orang ketiga. Bila sampai dekat tingkat kedua, keadaannya memang sama seperti tadi, memang tak ada orang. Jadi pada waktu tu Daniel kata dia dah kena main, dia dah kena game lah orang kata. Dia pun fikir dia nak turun bawah, dia nak siap-siap balik lah. Waktu dia nak turun ke tingkat ke bawah, tiba-tiba kedua kaki dia ni rasa lembik seperti terpaku di tanah, di lantai. Dia tak boleh bergerak. Dia cuba gerakkan kaki dia, tapi kaki dia betul-betul lembik sampaikan dia terduduk. Dia rasa macam betul-betul lemah. Dalam keadaan lemah tu, tiba-tiba datang sekali lagi bau busuk yang tadinya dah hilang. Bau busuk kali ni lebih busuk daripada yang tadinya. Jadi dalam keadaan yang tak boleh nak berdaya, Daniel cuba urut-urutkan kaki dia dengan harapan kaki dia boleh berjalan semula. Sedang dia mengurut-ngurut, tiba-tiba dia dengar macam ada orang berjalan dan dengar seperti orang tu berjalan ke arah tangga. Daniel terus pandang tepat ke arah tangga nak pastikan betul-betul ke ada orang yang naik ataupun hanya perasaan dia aja. Sedang-sedang dia memerhatikan ke arah tangga dan bunyi tapak kaki itu menaiki tangga. Dah mula menaiki tangga dan akhirnya yang muncul dekat depan Daniel adalah seorang nenek tua. Daniel pandang nenek tua dengan perasaan, oh rupanya inilah yang Alif nampak dalam beberapa hari yang lepas. Jadi betul-betul lah Alif ni bukan seorang mempu. Nenek tua tu selepas beberapa ketika memandang ke arah Daniel, dia turun semula ke tingkat 1. Selepas dia hilang daripada pandangan, Daniel terus boleh berjalan dan dia berlari turun tangga nak cari nenek tu pergi ke mana. Nak pastikan nenek tu adalah manusia, bukan daripada makhluk alam sebelah. Selepas dia sampai kat tingkat pertama, dia cari sekeliling sudut, tak ada pun nenek tu. Dia tak berjumpa. Jadi fahamlah dia, nenek tu adalah makhluk alam sebelah. Sama nenek yang dijumpai oleh Alif beberapa hari yang lepas. Jadi dia pun terus balik ke rumah. Besok paginya dia jumpa dengan Ashraf, sebab Ashraf bos mereka kan. Dan dia ceritakan pengalaman ni kepada Ashraf. Ashraf pun tidak pandang ringan benda ni. Bagus Ashraf ni, tidak pandang ringan. Dia pun carilah ustaz-ustaz. Dan ustaz-ustaz yang dijumpai itu memang orang yang boleh buat ruqyah-ruqyah. Ustaz tu pun datang ke office dan pagar office dan baca beberapa ayat ruqyah dengan doa. Harapannya tidak ada lagi gangguan-gangguan berlaku dekat dalam office tu. Dan memang betul, alhamdulillah, sejak dipagarkan office tu tidak ada lagi gangguan-gangguan yang berlaku. Cumanya mana datangnya gangguan-gangguan ni, daripada siapa? Selang beberapa hari, Tuan Tanah pun datang ke pejabat mereka untuk berbincang lanjut tentang projek. Kesempatan ini diambil oleh Ashraf untuk bertanya,
Pertama dia tanya tentang rumah tu. Siapakah tuan punya rumah tu? Tapi tuan tanah tak dapat nak beritahu sebab dia kata rumah tu dah lama kosong. Tapi Ashraf beritahu keadaan rumah tu macam memang baru ditinggalkan. Memang seperti ada orang. Dia kata itu menunjukkan sesuatu lah yang ada dekat rumah tu. Mungkinlah kata tuan tanah tu. Jadi si Ashraf ni juga cerita tentang apa yang dialami oleh Daniel dan juga Alif sepanjang mereka bekerjasama dengan tuan tanah tu. Tuan tanah tu menghela nafas lah. Dia rasa macam mengeluh jugalah. Dia kata benda ni memang setiap kali dia berurusan tanah dengan sesiapa pun akan terjadi benda yang lebih kurang sama. Dan tuan tanah kata mungkinlah benda tu datang daripada rumah yang ada dekat belakang tempat tapak pembinaan tu, mungkin datang daripada situ, tapi wallahu alam. Tapi yang penting selepas mereka buat pagar asrama tak pejabat tu, tak ada lagi gangguan-gangguannya. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan. Nanti sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan lain yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Kak Long Norzulita. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat adiknya yang nombor 3 yang bernama Muhammad Fadli Baharudin. Dia kata bulan ni adiknya masuk 41 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat adik tersayang. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang kakak yang bernama Syahirah Syafiqah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat adiknya iaitu Adam Haris yang mana hari jadinya jatuh pada 6 hari bulan 3 genap umur 10 tahun. Dan dia beritahu adik dia Adam Haris ni selalu tengok uncle bercerita, abang bercerita lah dia kata. Jadi di kesempatan ini dia nak ucapkan selamat hari jadi buat adiknya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dan semoga mendapat masa depan yang cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Ucapannya seterusnya datang daripada Desa Uza. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi ini buat anak buahnya iaitu Ahmad Raikal Anarki bin Abdul Haris yang mana hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 3 yang lepas. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak buah yang tersayang. Semoga Allah panjangkan umur, berikan rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa mendapat berkat dan rahmat daripada Allah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Perapan sate sambal lara masih lagi abang buat promosi. Kalau mana-mana yang nak rasa boleh dapatkan, tekan beg kuning dan juga Shopee. Link yang abang sediakan di bawah setiap video. Ada satu benda lah yang abang nak beritahu sebelum abang tamatkan cerita, iaitu cerita ni belum tamat. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang dengan sambungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan empuk abang.